Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So inilah yang saya panggil sebagai kebiadaban melampau kepada para walaun-walauntit, pentaksub Perikatan Nasional, mungkin juga pembangkang. Kerana apa sahabat semua? Kerana mereka membuat hantaran jelik kepada yang di Pertuan Agong, akhirnya membawa padah kepada diri mereka. Jadi apakah yang dilakukan oleh individu ini? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Pada buat hantaran jelik terhadap yang di Pertuan Agong, individu dirakam keterangan. Jadi inilah, adakah ini ajaran daripada pemimpin-pemimpin mereka sehingga sanggup ya menyentuh isu 3R ya, terutamanya isu berkaitan dengan raja yang di Pertuan Agong. Jadi 8 individu sudah dirakam keterangan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (ISKMM) ataupun MCMC selepas didakwa memuat naik kandungan jelik terhadap yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. ISKMM memaklumkan kandungan dimuat naik ke semua individu itu boleh membangkitkan kebencian dan mempersendahkan ya persendaan terhadap institusi diraja, khususnya yang di Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Katanya siasatan itu dijalankan susulan laporan ya diterima dan pasukan penyiasat melakukan siasatan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum Rm50.000 dan atau penjara setahun ataupun kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Operasi pemeriksaan dilakukan di 6 negeri iaitu Kuala Lumpur, Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis dan Pahang. Waduh, ini kalilah. Jadi 8 unit telefon pintar dan 8 unit kad SIM yang berkaitan dengan kes disita bagi membantu siasatan. Analisis forensik akan dijalankan ke atas peranti berkenaan untuk mendapatkan keterangan bagi membuktikan kes menurut kenyataan itu lagi. ISKMM mengingatkan orang ramai ya supaya mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa memuat naik kandungan di media sosial dan perkhidmatan pesanan internet. Orang ramai juga diingat tidak menggunakan perkhidmatan rangkaian dan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan kandungan berunsur palsu serta kebencian yang bertentangan dengan nilai dan norma budaya masyarakat mazmum di Malaysia. Jadi itu antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan 8 individu ini yang tidak segan silu, tidak malu, begitu biadab sekali ya menyentuh isu 3R ya di dalam hantaran yang mereka lakukan. Apatah lagi isu ini melibatkan Majlis Raja-Raja dan yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Mungkin ya ada di antara yang tahu ya berkaitan dengan perkara ini. Yang kononnya Majlis Raja-Raja tidak menjemput Perdana Menteri ya kerana kononnya tidak mengikuti arahan ya daripada yang di Pertuan Agong untuk melaksanakan tita addendum dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya juga ingin berkongsi satu lagi perkara yang agak memalukan, khususnya ya berlaku di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, Parti Islam Se-Malaysia di negeri Terengganu. Projek rumah mampu milik dalam manifesto Kerajaan Terengganu kini terbengkalai. Namanya projek saja, tapi ya projek ini sudah menjadi mimpi. Orang cakap sudah jadi mimpi lah, sebab angan-angan ada rumah, dibuatnya rumah mampu milik, tetapi hanya mampu tengok signboard yang mereka letakkan. Rumah itu tidak pun siap. Tempat itu sudah jadi semak samun, sudah berular dan sebagainya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini sahabat semua. Projek rumah mampu milik Dendong di Besut Terengganu yang sepatutnya siap pada tahun 2023 kini sudah terbengkalai lebih setahun. Projek tersebut adalah antara manifesto Kerajaan Negeri Terengganu yang menjanjikan 60,000 perumahan rakyat menjelang tahun 2030. Seluas 60 ekar tanah kerajaan di kawasan Dendong dirancang untuk dibangunkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah pertama.
Projek ini sepatutnya menyediakan 352 rumah teres mampu milik, 300 unit pangsapuri, dan juga 237 unit teres dua tingkat. Jadi laman Facebook Viral Media Terengganu mendedahkan perkara itu semalam selepas melakukan tinjauan ke tapak berkenaan. Dan projek ini dimulakan pada 20 Julai ya 2020 dan kononnya dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2023. Namun projek ini terus bermasalah dan tidak dapat disiapkan seperti mana yang dijanjikan. Jadi terdapat usaha kerajaan negeri pada tahun 2023 apabila keadaan projek ini menjadi bualan masyarakat, namun semakan admin beberapa minggu lepas mendapati projek masih seakan terbiar menurut perkongsian itu. Itu dia sahabat-sahabat semua, satu perkara yang amat memalukan. Kononnya projek itu umum ini, tetapi ya projek itu menjadi satu projek yang terbengkalai. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menyelar pembangkang. Katanya masa dia perintah 33 bulan, RM1 pun tak dinaikkan. Ini kenyataan pedas daripada Perdana Menteri kita. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak pembangkang kerana menghasut rakyat dan memainkan isu kenaikan harga lantai belian padi. Beliau berkata jika dibandingkan dengan kerajaan hari ini, Perikatan Nasional, Kerajaan PAS dan Bersatu ketika memerintah 33 bulan langsung tidak pernah menaikkan harga belian padi. Padahal dia dah jadi pemimpin dulu. Ada yang kaya raya, tapi pergi hasut kata kerajaan hari ini belum buat bantu rakyat. Selalu saya tanya semasa kamu perintah, kamu buat apa? Soal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasal pesawat padi di Kedah dan Kelantan banyak miskin, jadi dia marah kerajaan. Ada yang tunjuk perasaan marah. Tapi masa dia perintah 33 bulan, kata Datuk Seri, dia tak buat apa. RM1 pun tak naik. Masa kita jadi kerajaan tahun 2024, harga belian padi naik. Ya, beberapa hari yang lalu Datuk Seri Muhammad Sabu, yaitu Menteri Pertanian, naikkan lagi jadi dari 1.300 kepada 1.500 katanya. Jadi Anwar berkata dalam keadaan beliau dan rakan kabinet yang masih mempunyai kuasa, kerajaan akan buat sehabis baik untuk membantu rakyat terbanyak. Harga lantai belian padi kini naik dari 1.300 ya kepada 1.500. Ia adalah kenaikan kali kedua di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jelas ketika kerajaan PAS dan Bersatu, ya mereka tidak terfikir pun ya berkaitan dengan pesawat-pesawat ini. Mereka hari ini seakan-akan menjadi juara, seakan-akan menjadi hero. Sedangkan tak kalah mereka menjadi kerajaan, Datuk Seri mengatakan RM1 pun tidak dinaikkan. Inikah ya ini kan pula hari ini mahu menjadi hero, mahu menjadi pejuang kononnya kepada pesawat. Tapi hakikatnya sahabat semua, inilah menunjukkan betapa hipokritnya politikus sampah masyarakat daripada PAS Bersatu Perikatan Nasional ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.